nyanyi sekalian? Pernah dengar tak lagu? Oke, semua nyanyi ya? Lagu tersebut apa yang awak semua faham isi kandungan dan lirik yang terdapat dalam lagu tersebut. Okey, saya nak yang mana tadi saya nama? Mana tadi nama? Okey, saya nak minta Hanis Muhana. Okey, apa yang awak faham berdasarkan lagu? Kita kena selalu selawat. Lepas tu kita kena bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kita, walaupun pahit ke manis, kita kena bersyukur. Banyak hari ni tapi Okey, betul. Maksudnya dan kita kena bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak kisahlah apa yang diberikan, kita sebagai umat Islam, kita kena bersyukur. Okey, tengok ni pula. Okey, nampak tak gambar? Nampak. Okey, gambar yang pertama ni, gambar ni menunjukkan diorang ni buat apa ni? Senang. Yang ni pula? Tengah sakit. Okey, ni maksudnya mereka ni sekarang ni tengah diorang sehat kan? Okey, ni pula tengah sakit. Okey, seterusnya ini. Gambar sebelah tu orang muda, yang sebelah lagi orang tua. Okey, seterusnya kaya, miskin. Okey. Lagi, ni? Ini dia lapang. Yang ni sempit. Sempit sebab dia banyak kerja. Okey, yang ni hidup dan mati. Okey. Berdasarkan apa yang awak gambar yang telah dipaparkan dan juga lagu yang telah diperdengarkan, lagu yang mengandungi lirik yang meminta kita sebagai orang Islam untuk bersyukur. Jadi apa kaitan bersyukur dengan gambar yang ditunjukkan? Syukur lagi. Berdasarkan lagu dengan gambar, boleh tak awak rasa-rasa apa tajuk yang kita nak belajar hari ini? Mensyukuri nikmat Allah. Okey. Okey. Seterusnya ialah Ustazah nak meminta Iqbal Zahid untuk membacakan hadis dan maksudnya sekali. Mana? Siapa Iqbal Zahid? An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani mawjudun fi makathirun minan nas as-sihhatu wal faragh
Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat dua nikmat yang kebanyakan manusia sering lupakan, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Okey, terima kasih. Okey, berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat dua nikmat yang kebanyakannya manusia sering lupakan, iaitu nikmat sehat dan nikmat masa lapang. Okey, berdasarkan hadis, ada berapa nikmat yang disebutkan? Ada berapa? Dua. Sebutkan. Nikmat sehat dan nikmat masa lapang. Nikmat sehat dan nikmat masa lapang. Okey. Sehat iaitu sesuatu keadaan seseorang itu tidak menghadapi sebarang penyakit. Manakala masa lapang ialah keadaan seseorang itu tiada sesuatu pekerjaan yang tidak dilakukan. Okey, kenapa sehat dan masa lapang ni dua nikmat yang disebut dalam hadis? Kenapa tidak disebut kaya? Kenapa tak disebut hidup? Kenapa? Kenapa yang hadis ni dia tekankan sehat dan masa lapang? Siapa boleh jawab? Kenapa? Kenapa ni ditekankan ada dalam hadis? Nur Atira. Mana? Kerana nikmat sehat dan masa lapang ni diberi oleh Allah tanpa sebarang usaha daripada diri sendiri ataupun tanpa sebarang bayaran. Okey, betul. Okey, terima kasih. Itu juga okey, kita faham sehat dan masa lapang ni adalah satu nikmat yang Allah berikan secara percuma, di mana kita tak perlu berusaha untuk mendapatkan sehat, sebab kita asalnya hidup secara sehat. Tapi hadis ini menyatakan dua nikmat yang manusia sering lupakan. Maksudnya manusia sering lupakan ialah sehat dan masa lapang. Waktu sehat, manusia, awak rasa dia amalkan semua tak manusia amalkan hidup sehat? Tak. Okey, kalau ada masa lapang, rasa semua tak? Tak kisahlah Islam ke tak, masa lapang dia buat aktiviti berfaedah ataupun tak? Tak semua kan? Sebab inilah dalam hadis dia menyatakan dua nikmat ni manusia sering lupakan. Okey. Okey, seterusnya cara menjaga kesihatan. Okey, yang pertama apa dia? Makan makanan yang berkhasiat. Nombor dua? Beriadah. Lagi? Makan makanan yang bersih dan halal. Seterusnya? Okey, selain yang dinyatakan di depan, apa lagi? Okey, selain yang dinyatakan di depan, berikan contoh lain cara untuk menjaga kesihatan. Yang kedua, selain yang dinyatakan. Mengamalkan makanan yang seimbang. Okey, ini adalah cara menjaga kesihatan. Okey, seterusnya. Okey, cara mengisi masa lapang. Okey, yang pertama, Membaca buku ilmiah. membaca Buku ilmiah. contoh-contoh buku ilmiah. Thank you. Thank you. Alimah.
ambil sudah masing-masing. Okey, semua boleh buka. Buka soalan. Okey. Siapa yang dapat pembentangan? Pembentangan siapa dapat? Angkat tangan pembentangan. Okey. Seterusnya lakonan. Okey. Lakonan kumpulan belakang, kumpulan biru. Biru dengan hijau. Okey. Okey, saya bagi masa 10 minit bagi setiap pergaulan untuk membuat persediaan pembentangan. Siapa pertama kali? Ini. Okey, silakan. Kumpulan yang mendapat lakonan. Yang berlakon ni awak berlatih. Saya bagi masa 10 minit saja. 10 minit untuk awak berlatih. Awak bisa lakonkan situasi yang ada dalam soalan. Faham tak? Boleh tak? Okey, nanti kalau saya bagi tak masuk. Masuk nanti kumpulan dia. Faham? Faham? Masih tak faham? Awak berlakon. Tak kisah awak nak tulis Rumi ke Dawi, ikut suka hati. Lakonan ringkas tapi isinya sama. Dalam masa 3-4 minit. Okey, 8 minit dah. 8 minit tinggal. Okey, ada siapa ada soalan boleh panggil, boleh tanya. Boleh ke? Boleh ada bersama Okey, siapa ada soalan? Tanya ya. 6 minit. 6 minit lagi tinggal. Duduk atas ni. Dah je atas ni. Apa tadi ni? Yang berlakon kumpulan hijau. Yang hijau. Ada apa masalah? Okey. Kita teruskan. Okey? Okey tak? Okey. Okey. Boleh. Ya. Okey. 4 minit lagi tinggal. 4 minit. Dia ada
sekolah tu yang buat aktiviti untuk belajar di sekolah. Guru membersihkan bilik belajar. Okey, 3 minit. Bersihkan kawasan sekolah. Memilih kawan yang baik. Okey. Yang kumpulan hijau. Kumpulan hijau okey tak? Okey. Okey, terus latih. Satu minit tinggal. Masa tinggal 1 minit. Kembali dah siap ke? Tak. Okey tak? Kalau ada masa lebih yang dah siap tu bolehlah lukis bagi cantik sikit. Banyakkan ibadah kepada Allah. Okey, semua dah siap ke? Semua dah siap? Yang belakang? Kumpulan hijau? Kumpulan hijau? Dah siap? Dah? Dah? Kumpulan orange? Kumpulan orange sudah siap? Sikit lagi? Satu isi? Kumpulan biru? Sini masuk. Masuk. Okey, masuk. Duduk dalam kumpulan. Okey, masa dah habis. Masa dah habis, semua kumpulan sila duduk dalam kumpulan masing-masing. Kumpulan orange, kumpulan hijau. Sila duduk dalam kumpulan masing-masing. Masa dah habis ya? Okey, kumpulan dulu. Okey, sila duduk dalam kumpulan masing-masing. Cepat. Kumpulan mana yang membentang? Okey. Okey, duduk. Duduk dalam kumpulan masing-masing. Okey, semua dah siap? Alhamdulillah. Okey, seterusnya diminta kumpulan orange untuk tampil di hadapan untuk membentangkan hasil perbincangan kumpulan anda. Kumpulan orange mana? Okey, sila datang ke depan. Okey, sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang dari kumpulan Orange menentangkan tentang cara menjaga akal fikiran. Banyak cara terjaga akal fikiran, antaranya membaca buku berilmiah. Buku berilmiah ni kita boleh beli, contohnya majalah DQ, sekarang kan banyak buku tulis tentang ilmu keagamaan, untuk kita kembali dengan Allah. Contohnya macam kita biasa kita coklat lagi ya. Contohnya dengan ilmu kopi. Kita kena tujuan selepas satu hari macam bekerja. Jadi malam tu kita kena rehat. Kita boleh stay up lama-lama. Besoknya kita boleh gunakan fikiran tu untuk kita gunakan fikiran tu untuk kita dapatkan Jadi maksudnya kalau kita rehat tak cukup, nanti kita macam mengantuk. jadi dia mempengaruhi fikiran kita juga. Okey, seterusnya. Kita kena buat perkara yang berfaedah. Contohnya dengan ceramah, dengan tazkirah. Kalau kat musola ni jangan duduk. Kalau dengan tazkirah jadi janganlah macam buat tengok yang lain. Makan makanan sunnah. Ada 7 kan? Ada 7. Okey, sebutkan. Bisnis, kurma, bakar, Madu, bukan. Okey, sebutkan. Seterusnya kita boleh beriadah untuk menjaga akal fikiran ni. Sebab kalau kita beriadah, secara automatik otak kita pun akan menjadi sihat. Macam kata-kata hikmah kan, badan sihat otak sihat. Okey, beriadah. Maksudnya kalau badan badan kita sehat, otak kita pun sedar. Jadi akal fikiran dapat dijaga. Ada lagi tak? Ada tak? Ada lagi? Apa dia? Cakap. Seterusnya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita berzikir pada Allah, lepas tu Di belakang tu dengar tak? Di belakang. Jangan cerita kalau kita berzikir pada Allah, macam rajin-rajin semua, kita macam bersih dan apa yang kita buat. Lepas tu kita macam bersih daripada perkara yang kita macam hindarkan diri kita daripada perkara yang Perkara yang mungkar. Okey. Okey, Muhammad Zulhimi nak satu? Zulhimi. Okey, cuba ringkaskan cara menjaga akal fikiran. Bagaimana cara untuk menjaga akal fikiran berdasarkan yang telah dibentangkan oleh kumpulan Orange. Okey, sekali cara untuk menjaga akal fikiran ni buat perkara yang berfaedah dan tak lama, tak sia-sia mendatangkan faedah kepada diri sendiri, keluarga, agama dan masyarakat. Seterusnya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ibadah, zikir dan lain-lain. Rehat mencukupi dengan duduk, dengan tidur yang mencukupi.
tidak terlalu taksub untuk melakukan sesuatu hingga tidak tertidur. Seterusnya baca buku ilmiah untuk menambah ilmu di samping mengembangkan cara pemikiran. Seterusnya beriadah untuk menggagas seperti kata-kata Arab tu apa nama dia? Al-Aqul saya fi jismi salim. Seterusnya menjauhi perkara-perkara maksiat. Itu anda tahu sendiri. Akhir sekali ialah makan makanan sunnah seperti yang diberitahu tadi. Apa yang diberitahu tadi? Kurma, madu, sauda dan 5 dah tadi. Okey, terima kasih dulu. Okey, cara menjaga akal fikiran. Kenapa kita kena menjaga akal fikiran? Okey, apa dia? Sebab akal fikiran tu dapat membezakan kita dengan haiwan. Dapat membezakan kita dengan haiwan. Okey, selain dapat Baik dan buruk. membezakan antara baik dan buruk. Jadi, kalau kita tak jaga akal fikiran, dia akan memberikan kesan negatif pada diri kita. Bukan saja pada diri kita, pada agama, bangsa dan negara. Okey. Terima kasih. Okey, seterusnya. Sudah umum. Okey, semua diminta untuk bagi perhatian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami Kumpulan Umum ingin menekankan berkenaan aktiviti pelajar selepas sekolah. Aktiviti pelajar selepas sekolah ni bagi mereka yang tidak tinggal di asrama khususnya lah. Okay, antaranya pihak sekolah boleh menggalakkan para pelajar melakukan pelajaran secara belajar yang berkumpulan. Maksudnya kita study group lah. Kiranya macam habis sekolah tu bolehlah pergi perpustakaan ke, pergi taman-taman ke, macam buat satu grup untuk bincangkan. Kira macam kita bertukar-tukar pendapat. Jadi bila kita bertukar pendapat, kita akan dapat makin banyak lah yang untuk dapat masa terpilih. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Alah, cakap dia ingat depan ni. Okey. Betul, kalau sekolah pula dia boleh adakan kumpulan usrah dekat sekolah-sekolah. Menyertai kumpulan usrah di surau sekolah. Usrah ni macam kita boleh macam kupas pasal macam boleh buat kupas, apa boleh konsep agama. Lepas tu macam orang boleh, sana dia orang boleh tahu pasal agama yang lebih mendalam. Okey, menyertai kumpulan usrah. Okey, seterusnya. Seterusnya kan petang-petang kan. So kita boleh beriadah. Beriadah. Rakan-rakan. Macam Zul cakap tu, Zul yang cakap. Ah. Aku saya pergi saya. Siapa yang macam ni? Kalau kita nak kan kita kena ada kita kena sihat, kita kena kuat. Macam tu lah. So kita punya masa dimanfaatkan lah. Okey, beriadah. Okey, seterusnya. Lepas tu bantu guru membersihkan kawasan sekolah. Membantu guru membersihkan kawasan sekolah. So nanti sekolah tu dia akan jadi bersih, ceria, bersih apa mengeratkan hubungan antara guru-guru dengan pelajar. Okey. Okey, ni adalah aktiviti pelajar selepas sekolah. Okey, ada tak dekat sini? Awak semua tinggal asrama kan? Semua tinggal asrama. Okey. Awak semua buat tak ni? Yang ni? Sepatutnya hari ni buat tak? Oh, okey. Aktiviti pelajar selepas sekolah. Kenapa aktiviti pelajar selepas sekolah ni penting ke tidak? Penting. Okey. Kenapa? Dapat mengisi masa lapang. Okey. Awak semua suka tak beriadah? Ya ke? Okey. Seterusnya. Belajar secara berkumpulan. Okey, ni biasa buat kan? Dalam kelas, luar kelas, masa prep. Okey. Sekejap kan? Okey, dekat kan?
Kumpulan tadi minta bawa ke depan. Mana tadi dekat? Dekatkan. Okey, terima kasih diucapkan kepada kumpulan U. Okey, seterusnya kumpulan hijau. Sila tampil ke hadapan. Okey, kumpulan hijau akan melaporkan situasi mengenai perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan apabila memperolehi masalah PAM bagi konteks anda sebagai pelajar Muslim. Okey, fungsi utamanya adalah perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan apabila memperolehi masalah PAM. Okey, dah sedia? Dah? Okey, camera action. Okey. Kami daripada Kumpulan Hijau telah mendapat tugasan untuk melakukan situasi mengenai perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan apabila memperolehi masalah PAM. Suara kok nak pakai mikrofon kan? Okey. Saya terdiri dari ini kawan saya Maria dan Ufas Nabisha sebagai pembaca buku ilmiah, aku sebagai ibu dan Aini dan Ufas sebagai pembaca buku. Okey. Sebab kenapa Allah tak kabulkan doa kita? Semalam adalah baca buku ni lepas tu study dengan Rozan. Dalam ni dia ada cakap salah satu sebab Allah tak kabulkan doa kita sebab kita tak ikut ajaran Al-Quran dan Sunnah. Contohnya dalam perang Uhud hanya disebabkan beberapa orang sahaja yang tak ikut perintah Nabi, tapi Allah bagi kekalahan dekat semua umat Islam. Macam mana Allah nak dimakbulkan doa kita kalau kita dengan tenangnya lambat-lambatkan solat, lepas tu kita lebih agungkan ideologi dan Islam seperti secularism, liberalism, lepas tu dengan hedonism. Lepas tu Allah nak kabulkan. Lepas tu kalau sirah-sirah Nabi kita tak tahu, tapi sirah-sirah artis lain kita lebih tahu. Kita lebih kenal artis lain daripada kita kenal Nabi. Macam mana Allah nak kabulkan doa kita kalau kita tak berusaha untuk mengenal Islam, mengenal Nabi yang membawa ajaran Islam sehingga sampai kepada kita. Masa kapan kan adalah kita bersihkan rumah kan. Betul tu Kak, lebih baik kita solat ibu kemas rumah kan daripada kita tengok TV, tidur seperti masa lain yang banyak habiskan waktu dengan sekali sia-sia. Oh, di sini kamu suka macam dia. Sebagai perempuan berlemak, mari kita bagi kira kan? Jom. Okey, satu kesimpulan ataupun wakil lah. Okey, apa yang awak simpulkan berdasarkan apa yang awak lakonkan? Okey, apa yang awak cuba sampaikan? Okey. Kuat sikit eh. Kesimpulan dari Dari apa yang awak sampaikan dan simpulkan. yang kita sampaikan waktu terluang waktu lapang kita ada banyak waktu lapang. Dalam waktu lapang tu banyak perkara berfaedah yang kita boleh buat, yang benda yang tak membosankan. Kalau kita suka baca buku, kita boleh buat benda lain yang boleh menghiburkan kita. Mesti tak apa-apa saja yang hiburkan kita. Yang berfaedah. Okey, berfaedah. Selain baca buku, kita juga apa tadi bersihkan rumah. Kemas rumah.
okey lah. Di masa lapang tu kita janganlah tidur memanjang. Sebab tidur yang berlebihan juga dia tak elok kan. Okey. Berikan tepukan. Okey, terima kasih kumpulan hijau. Okey. Okey, kumpulan yang terakhir, kumpulan biru. Sila tampil ke hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan biru diberi tugasan untuk melaporkan situasi mengenai kesan yang akan berlaku pada kita apabila kita tidak menjaga makanan yang seimbang dan malas untuk berjalan. Kami semua ada melakukan 3 bab. Jadi 3 dengan lah. Jadi kalau korang tak faham, terus tanya. Kalau korang tengok tadi kan 3 berani tengah tak rokok. Bila tegur dia dengan aku tak rokok. Okey, sudah sikit. Itulah antara salah satu sebab bila kita tak beriadah, kita akan melakukan satu benda yang selain daripada mungkin bagi seorang rokok tu memuaskan dia. Jadi itulah dia merokok. Bila orang tu riadah, dia akan lupa tentang rokok, dia akan fokus dengan riadah dia. Dengan riadah dia. Okey. Riadah. Okey, seterusnya. Apa yang kau buat ni, Wan? Apa kau dah nampak plastik berisi? Aku rasa saya nampak ni. Lawak apa kau bersukan mengadap komputer je? Kau tak perasan dengan pinggan kau pakai melempar aku nampak? Dia mula, dia tak nampak lah. Kita pergi beriadah, Wan. Apa yang dapat? Kau dapat kuruskan sikit. Sini dah boleh kurus. Okey, cuba Allah turun 5 kilo. Boleh. Selain daripada beriadah, dengan makanan sihat pun kita boleh mengurangkan berat badan. Seperti yang Iqbal ni, dia ni bukan malas nak beriadah, cuma dia busy sangat. Jadi bila kita kenalah ada member macam Syami ni kan, untuk tegur dan ajak kita riadah sekali. Dengan riadah, kita boleh kurangkan berat badan, boleh rakan silaturahim, ada lagi. Okey. Ada lagi? Ya, bawa terakhir. Okey. Balik akal dulu. Hantu. Hantu dompet mana ni? Tak dengar. Siapa? Dompet ada pindah
malas. Anak tiada. Makan. Selain daripada itu, untuk duda. Kurang makan. Makan ayam, minyak lebih. Maggi satu balik habis. Kamu tahu tak? Sekarang ni jalan sudah susah. Mana nak duduk? Kita kena sihat. Kita pergi atas. Ada faham apa yang ingin disampaikan tu lah? Jadi itu lagi yang kami. Jadi kita sebenarnya kita semua dalam melakukan ibadah dan makan makanan seimbang untuk mengelakkan dari penyakit-penyakit dan kami lakukan sebentar lagi. Sekian daripada kami. Assalamualaikum. Apa yang mau sampaikan tadi? Okey, Bapak Islam tu apa yang mau sampaikan? Rokok. Yang merokok tu. Okey, siapa tadi yang merokok tu? Cuba bawa. Imran ni dia kurang makan. Dia tak makan nasi banyak makan tapi masa lapang dia isap rokok ke? Macam tu lah. Lepas tu dia jatuh sakit. Yang bapak kedua tu dia sampai apa yang awak sampaikan? Bayi yang tak sihat. Ni bab ni menceritakan tentang seorang bernama Iqbal yang mengalami masalah obsesi kelebihan. Sampai tu dia kurang bersenam dan sering luangkan. Dia suka menghadap game je 24 jam. Karbohidrat yang dia ada tu dia simpan. So bila tu lemak dia kumpul. Itu je. Sebenarnya apabila kita mempunyai masa yang masih sihat ni, kita perlu waktu masih kita sihat lagi dan muda ni, masih mampu bersenam, kita perlulah bersenam dan memakan makanan yang sihat supaya apabila kita tua kelak kita tidak mempunyai terlalu banyak implikasi yang menyebabkan kesakitan yang lampau dan mungkin boleh mati muda ke. Okey, terima kasih. Berikan kepada guru. Okey, berdasarkan laporan yang sebentar tadi, kita boleh lihat betapa pentingnya kita menjaga kesihatan, betapa pentingnya kita jaga pemakanan kita. Macam yang Atok tu tadi kan. Tengok masa muda dia makan Maggi sekali. Dia tak tersenam. Tengok masa tu dia kata-kata. Dia pun tak dengar pilihan dia kan. Macam itu antara kesan. Kesan jangka masa panjang kalau kita tak jaga kesihatan. Okey, sebab itulah kita sebagai umat Islam perlu mensyukuri semua yang Allah kurniakan kepada kita, antaranya kesihatan dan masa lapang. Jadi masa lapang kita kena mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Ya, contohnya kita baca buku beriadah, buku-buku ilmiah. Kalau kesihatan pula kita
kita jaga makanan. Salah satunya pun kita beriadah. Okey. Okey, ni ada jawab kan? Ada soalan lagi lagi? Tolong pasang belakang. Soalan senang je. Lepas ni akan dapat sikit balik. Ada tak dapat lagi? Satu lagi? Lagi? Okey. Soalan faham tak? Soalan yang dekat kertas tu. Soalan senang ke susah? Senang je kan? Jawab sebelah mata pun boleh jawab. Soalan senang je. Okey, 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 masa pun dah tamat. Okey, soalan tu boleh jadikan kerja rumah lah. Hantar esok. Okey. Okey, semua? Okey, terima kasih.